Jadi di dalam bulan Ramadan ni kita tak boleh lah, bukan tak boleh, mungkin memang tak boleh lah kita mengumpat. Kiranya kalau kita mengumpat ni, semua tak kira siapa sekalipun suka mengumpat dan suka cerita pasal orang, dan dia tak boleh nak simpan benda ni. Dia akan nak cerita benda ni macam benda menarik lah, benda viral kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi benda ni, tak bagi. Tu sebab kalau kita tengok orang-orang soleh, kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Okey, sekejap. Saya baru tengah berbetul kopiah dan saya baru botak kepala semalam. Hari ni hari Ramadan yang ke 22. Okey, saya nak pakai serban sekejap bagi macam bila kita buat tazkirah ni dia macam berabuk sikit dia punya, saya punya. Okey, bila kita nak buat tazkirah ni dia macam ada aura sikit lah bila kita pakai serban ni. Okey, sekejap. Serban ni style macam Habib Umar kan? Habib Umar Al-Hafiz di Yaman tu. Kita tiru dia lah. Sebab apa serban ni macam ni dekat sini? Mungkin tak tahulah. Mungkin mereka tengok jumpa dengan ada wali-wali Allah jumpa dengan Rasulullah tengok juga Rasulullah pakai serban ni. Tapi ada juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pakai, dia macam pakai selendang tau. Dia letak macam tu je serban. Serban ni banyak. Serban ni kalau diletak macam tu pun dapat pahala dah. Okey. Guru saya dekat Johor dia cakap, dia kata malaikat pun memakai serban. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Okey. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi di kesempatan Ramadan kali ini, iaitu Ramadan yang ke-22 saya berada di bumi Tarim, Hadramaut, Yaman. Masya-Allah, bumi ini adalah bumi para awliya, para anbiya, banyak para nabi dan banyak pada rasul. Jadi saya di sini saya teringin bagi sedikit, kita sama-sama kongsi lah kan, tazkirah Ramadan, tazkirah Ramadan ataupun perkongsian ilmiah di channel saya sendiri, iaitu Muhammad Nazir Abdul Ghani. Terima kasih kerana mengikuti channel Muhammad Nazir Abdul Ghani. Tak jemu-jemu untuk ikuti channel saya ni kan. Tajuk saya tak ada tajuk sebenarnya. Saya pasang video semua ni, pasang lampu semua, kamera. Saya langsung kira tak ada teks lah. Saya guna fikiran lah, ilmu yang terbatas yang saya ada. Jadi Alhamdulillah
dapat kita bertemu lagi di channel saya sendiri ini, dan saya minta kepada anda semua jangan lupa tekan subscribe butang merah supaya kita akan melanjutkan perbicaraan kita. Walau di mana pun anda berada, tak kira lah anda mendengar video saya ni di mana, di rumah ke, ataupun di dalam kereta ke, ataupun nanti kamu download video saya ni untuk dengar di mana-mana dalam pekerjaan ke apa semua. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan video yang saya buat ni ataupun ucapan yang saya sampaikan ni bermanfaat untuk anda semua. Di dalam bulan Ramadan ni, seperti mana anda tahu, bulan ni adalah bulan Al-Quran. Jadi perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Dia sebenarnya Al-Quran ni kita tak perlu baca macam qari atau qari'ah. Lepas tu kita tarik dengan tekan telinga ni, kita tarik Alhamdulillah. Kiranya kita guna suara yang merdu macam qari untuk lawan pertandingan. Kita tak perlu pun kita baca Quran macam tu. Kalau macam anda sekarang, anda tengok sekarang, kalau anda baca WhatsApp macam mana? WhatsApp baca kadang-kadang tak keluar suara kan, ataupun keluar suara. Kena gitu sikit gitu kan. Itu dah memadai lah. Memadai. Sebenarnya baca tak keluar suara sikit-sikit gitu je. Kira kita tak perlu pun baca kuat-kuat sampai orang yang dekat kita pun dengar kuat-kuat kan. Kalau kita tengok, kalau kita baca selaju mana, kita tengok kita WhatsApp kita ataupun paper kita baca macam mana kan. Kita baca begitu lah. Tapi kita baca Quran ni dia kena ada adab dia, kena ambil ayat sembahyang. Jadi sekarang ni dah canggih dah. Dalam kalau kita download dalam handphone, handphone pun kita boleh baca Quran. Jadi saya sarankan kepada anda semua, wajib kita download application. Kita sebenarnya kita tengok application lain kita sanggup bubuh dalam handphone kita kan. Tapi Al-Quran kita tak boleh bubuh, tak mampu untuk download, untuk nak masukkan dalam handphone kita. Kita seeloknya selepas anda tengok video ni, anda kamu upload yakni application Al-Quran letak dalam handphone. Sebab tambah lagi kalau Al-Quran yang ada macam kalau kita baca, dia dah tanda siap-siap dah banyak mana kita baca. Itu lebih mudah untuk kita nak khatam Quran di bulan Ramadan. Dan kita baca, walaupun kita baca slow, insya-Allah kita akan habis dalam bulan Ramadan ni. Kita baca sikit, jangan kita tak baca langsung kan. Kita ambil peluang bulan Ramadan ni, kerana bulan ni adalah bulan yang untuk diturunkan Al-Quran. Kalau kita baca kuat sampai orang dengar bukan tak elok orang dengar dapat pahala kan, tapi nanti kita suara pun tak ada dan kita letih lah. Tu kita kena baca slow aja. Dan kita jangan bila baca tu untuk nak menunjuk ke orang, aku baca ni, aku baca. Bulan Ramadan ni sebenarnya kita tak boleh nak mengumpat orang, dan pahala puasa kita tu dapat kepada orang yang mengumpat. Di Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit tu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok manusia yang makan daging saudaranya, daging mentah macam disiat kulit tu. Lepas tu dia makan daging tu sendiri. Dia makan daging mentah-mentah, bukan daging sehati. Kalau kita kat dunia ni pun kita tak mampu untuk nak makan daging mentah. Daging yang kalau daging separuh masuk macam sushi apa semua tu mungkin lah kot boleh makan kan. Maksudnya kita mampu nak makan kan. Tapi kalau daging mentah, saja-saja daging tu kita nak gigit dengan darah, keluar darah kan. Tapi kalau dalam filem banyak kan untuk gigit tu dia boleh makan kan. Tapi kalau kita nak makan daging tu tak mampu kita. Jadi ni dekat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok benda tu. Jadi dia tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril,
benda apa ni kan, benda apa kejadian, kenapa sampai macam ni. Dia kata umat kamu yang mana yang mengumpat. Jadi kita kena tinggal benda mengumpat ni kan. Cerita pasal orang lah. Sebenarnya kita nak cerita pasal orang ni seronok, dan kita susah nak tinggal tu wali-wali Allah tu pun orang-orang soleh. Dia bertapa kat atas bukit, dia tak mau jumpa orang, dia tak mau macam main banyak mengumpat. Tapi bukan saya nak suruh anda pergi bertapa di hutan ataupun di bukit untuk tak mau jumpa orang. Itu sebabnya kalau ada orang soleh yang duduk di dalam kota dan dijaga daripada, kan bila duduk di dalam kota ataupun dalam bandar, dalam macam kamu duduk di Kuala Lumpur yang sesak kan, orang akan main jumpa kan. Jadi waktu tu kalau kita tahan kekuatan, kita boleh tahan daripada mengumpat, tahan daripada marah, tahan daripada semua benda-benda yang Tuhan larang ni kan. Kira hak tu pahala dia lagi power lagi daripada orang yang duduk dalam kampung yang sederhana, ya, bukan kampung tu memang jauh daripada orang, memang tak ada orang panggil apa, tak ada orang yang datang, tak ada orang panggil apa, ujian ni tak banyak lah kan. Jadi tak adventure lah, dia punya pahala dia tu Tuhan bagi. Tapi kalau orang duduk dalam bandar ni, pahala banyak lah Tuhan bagi sebab dia mampu tahan benda tu. Jadi itu sebab wali Allah yang duduk di dalam kota ni dia cakap macam tu. Sebab itu saya tak ingat kisah ni dari mana. Kalau dia duduk itu power lagi, dia naik power lagi. Tapi kalau dia duduk di dalam terpencil, orang pun tak ada, orang tak apa jumpa dia sangat, dia pun mudah buat ibadat apa semua, tu pahala dia kurang daripada seorang soleh yang duduk dalam hutan tu, dalam bandar. Itu saya nak beritahu. Kisah dia mungkin kita dapat ambil pengajaran lah kat sini kan. Okey, terima kasih lah kepada semua yang menonton video channel ni. Semua tu saya tengok komen, kadang-kadang saya tak balas. Jadi terima kasih lah kerana nonton channel ni dan tengok video ni. Dari masa yang sama, kalau saya rajin, saya akan buat vlog-vlog di Kota Tarim ni yang saya dengan rakan-rakan atau sahabat-sahabat yang saya temu apa semua. Kalau saya rajin edit, saya rajin ambil video apa semua. Kalau tak rajin, saya akan buat video kuliah macam ni lah. Kira ni saya tak rajin ni. InsyaAllah macam tu kan. Sebab kita nak buat vlog ni, kita terpaksa keluar daripada rumah, kita kena pergi berjalan di mana-mana untuk berjalan di masjid. Saya buat video yang jalan di masjid tu, saya ingat orang tak berapa suka tengok kan. Tapi ada seorang tu dapat pengajaran tu. Ada seorang Ustaz Rahim tu, dia tengok video saya tu, dia nak datang lepas raya ni katanya kan. Saya ingat video tu macam video biasa. Saya rupanya dia pun tengok dia dengan dia tengok benda tu, dia terinspirasi nak mai ke Tarim ni. Dia tahu, oh rupanya video-video yang kita buat biasa pun kadang-kadang orang suka kan. Kita pun tak tahu macam tu kan. Ni benda ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita niat benda tu ikhlas kerana Allah, saya buat benda tu, saya nak buat sebenarnya, saya nak buat untuk ke semua masjid-masjid di Tarim ni, tapi saya tak ada kesempatan lagi. InsyaAllah doakan saya, kalau saya rajin saya akan buat video-video yang tentang masjid apa semua Islamik gitulah sini kan. Okey, saya sebenarnya dalam 2 minggu ni, 2 minggu lah, sebulan saya tak ingat, video di YouTube saya tak dapat duit lah. Bukan sebab apa, sebab channel saya dah dimonetize channel saya ni. Tapi dah dimonetize dah. Tapi saya tak ambil pin tu dekat pejabat pos. Jadi kita duduk kat Yaman, dia tak dapat lah nak ambil pin tu dekat pejabat pos kan. Pin tu kena masukkan dalam kita punya channel untuk kita nak, dia akan masukkan duit dalam account bank kita. Jadi di sekarang ni setiap video dalam video saya buat ni tak dapat duit sebab tak masuknya iklan, sebab dia stop iklan sebab dah 5 bulan dah dia hantar dekat pejabat pos, saya tak pergi ambil. Tak apalah, tu tak kisah pun. Saya yang pasti saya terus buat lah. Kalau kita buat untuk ya, iklan dan untuk kita sampaikan kan apa yang kita nak sampai, yang benda baik kan, InsyaAllah kita teruskan kan. Tengok kali nanti saya akan fikir lain lah cara macam mana saya nak ambil
pin tu dekat pejabat postuan tu, tak apa, insyaAllah tu tak ada masalah, tak ada guna-guna. Saya ada tersebut pula dalam video ni, tak, saya minta maaf. Okey, lepas tu apa saya sebut tadi jadi di dalam bulan Ramadan ni kita tak boleh lah, bukan tak boleh, mungkin memang tak boleh lah kita mengumpat. Kiranya kalau kita mengumpat ni, semua tak kira siapa sekalipun suka mengumpat dan suka cerita pasal orang, dan dia tak boleh nak simpan benda ni. Dia akan nak cerita benda ni macam benda menarik lah, benda viralan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi benda ni, tak bagi. Tu sebab kalau kita tengok orang soleh, kalau kita jumpa dia, kira makcik mana yang soleh, saya teringat kisah Ustaz Kazim kan. Dia masa bulan Ramadan, dia ada Ustaz Habib Liu datang jumpa Habib Kazim. Jadi Ustaz Habib Kazim lah, Ustaz Kazim dekat Malaysia ni, saya dengar kuliah dia. Jadi Ustaz Kazim ni cakap dia bawa jumpa Ustaz Habib Liu dekat nenek dua orang tu dekat dalam pondok dia tu. Seorang nenek tu dia tulis Al-Quran sepanjang Ramadan, dia tulis Al-Quran. Dia tulis, lepas tu masya-Allah lah, dia kata Ustaz Billy pun terkejut dah tengok nenek tu tulis Al-Quran, dan lepas tu habis dia baca pula yang dia tulis tu Al-Quran tu, sebab kiranya dia tunjuk Al-Quran tahun lepas punya yang dia tulis. Dia kata Ustaz kata bawa Al-Quran yang tahun lepas ni tu, lepas tu dia bawa Al-Quran ni tahun lepas, tahun ni dia nak tulis ni tengah dia tulis dia katanya. Lepas tu dia bawa lagi jumpa seorang nenek juga dekat pondok dia buat ibadat lah pondok di situ kan. Dia baca Quran 4 hari, dia khatam Quran 4 hari, dia khatam 30 juzuk Quran. Jadi orang macam tu tak ada waktu untuk dia nak mengumpat orang tu. Saya nak ambil cerita di situ je kan. Tak kira lah saya sendiri pun, yang anda tengah menonton video ni kan, memang kita tak terlepas daripada kita nak cerita pasal orang dan kita nak mengumpat pasal orang. Cerita dia sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi sangat kita mengumpat orang, sebabnya dia benda ni orang panggil apa, mudarat yang besar, bahaya yang besar. Jadi Tuhan tak bagi kita mengumpat. Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan. Benda apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang mesti ada sebab dia. Mesti kita kalau langgar mesti kita jadi masalah. Okey. Contohnya anda fikirkan lah, kalau kita cerita pasal orang, contoh kita cerita pasal si fulan A, dia ni macam ni, dia ni apa pengotok, dia ni macam ni, dia tempat dia, kita benda tu Joh nak tahu kata apa, dia beli dekat kedai tu, rupanya kedai tu bukan emas betul, emas tiruan, tapi dia cakap ke orang emas asli. Dia cerita, dia nak bawa ke cerita tuan. Jadi waktu tu kebetulan dia terdapat dia dapat kisah yang benar, cerita gitu. Walaupun kisah tu benar, dapat dia cerita kat kawan dia, bila dah dia mengumpat, dia cerita. Lepas tu bila dia balik rumah, okey, tak apalah, kalau dia tak cerita kat kawan, dia kata tak apalah, saya tak cerita kat kawan, cerita kat orang dekat dengan keluarga kita je, adik dia ke suami dia ke isteri dia pun kan. Jadi bila dia kata benda ni tak akan disebarkan oleh siapa-siapa, bila dia dah cerita tu, dia dah disebar lah. Lepas tu orang yang apa, suami ke isteri ataupun keluarga ayah mak dia cerita, memanglah kita anggapkan mereka akan jagalah kita punya cerita ngumpat tu, macam dia nak cerita lah kisah orang tu kan, ingat dia nak jaga, tapi sebenarnya kita tak tahu sejauh mana dia akan jaga. Dia cerita pula dekat orang lain, bukan kita bermaksud kita nak kata kat siapa-siapa kan, dia cerita pula kat orang lain, kita tak tahu dia cerita ini. Sedangkan kalau kita tengok anak-anak budak-budak kecil, anak-anak kecil, dia pun akan cerita kat kawan dia tentang apa yang dia nampak. Dia nampak macam-macam lah dia cerita. Dan si kawan dia tu takkan jaga. Dia mungkin dia tak berfikir lagi kan. Tu
yang budak yang tak berfikir, dia akan cerita kat keluarga dia pula. Dan benda ni akan berpanjangan. Cara dia macam mana? Bila kita sebenarnya kalau kita dengar saja cerita, dia bawa mulut cerita pasal orang, macam kita bila kita dengar, kita nak lari tak boleh, dia tu orang dekat kita. Kalau kita nak tegur, dia terasa hati kan. Ni kita sebenarnya tak boleh macam ni. Saya ada pengalaman masa saya duduk belajar di satu tempat di sini yang di Yaman. Tempat masa tahun 2012 lah. Saya ni dengan seorang kawan tu Allah yarhamah, dia meninggal di bumi di bumi Huraidah waktu tu. Dia dengan saya rapat, dia duduk katil tingkat atas, saya duduk katil bawah. Kami ni kira kita tercerita lah pasal orang, seronok kan benda ni, cerita ada lah. Lepas tu seorang abang ni dia warok tu, dia tegur terus. Waktu tu dia tegur, dia cakap tak elok kita cerita pasal orang ni. Kami dua terkejut, tersentak lah dengan ada kawan-kawan lain. Lepas tu kami nak jalan ke masjid, jalan dua orang dengan Allah yarham sahabat saya yang dikebumikan, dia tak sempat nikah, dia dikebumikan di Huraidah. Masya-Allah, Allah Taala sayang dan dia orang bagus ya. Lepas tu dia cakap, kenapa abang tu tegur kita, ada nama abang si Fulan ni. Sepatutnya dia tak payah tegur, sebab kita seronok nak cakap. Mana boleh apa dia cakap betul, dia kata kita tak puas kalau kita tak cerita pasal orang, kita mesti kena cerita pasal orang juga sikit. Tak best lah cerita kalau kita tak ada cerita pasal orang. Nampak kan? Memanglah kita pun waktu tu dah ada kawan kita, ya betul lah, bukan kita cakap tak betul ya, betul. Patutnya kita cakap gitu kan, patutnya betul lah apa yang abang ni cakap, apa yang abang ni tegur kan. Tapi kalau dia tegur tu, kira kawan dia menjauh daripada dia. Jadi cara yang kita dengar, kalau kita dengar macam tu sampai kita, jangan kita tambah pula, ya betul, patutlah hari tu aku nampak lah. Memang kita akan suka nak tambah, memang kita nak top up lah, nak top up. Tapi memang benda tu Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi lah, dia larang. Jadi kita dengar tu diam lah, sampai kat kita jangan sampai kat siapa-siapa dah, kita stop. Atau sehinggakan orang yang dalam rumah kita, keluarga kita yang rapat dengan kita pun, kita tak boleh cerita, diam je benda tu. Memang kita tak boleh cerita dekat siapa sekalipun. Jadi itulah, bila kita dengar cerita-cerita benda ni sampai kat kita, stop. Kira dia macam terputus benda tu, kita tak sampai kepada siapa-siapa dah, kita tak sampai kepada orang lain dah, stop. Itu menjadikan rahsia kita dengan Allah, dengan dia aja, dah cukup, stop di situ. Tapi sebenarnya kalau kita tak cerita, macam kita tak puas cerita kita. Lala kali ada pernah kawan yang anda mungkin pernah mengalami macam ni. Dia datang pada kita, dia cerita habis semua riwayat hidup dia. Ni benda yang tak elok lah, macam kenapa orang tu buat aku tu, kenapa ni pasal apa, kenapa dia lambatkan, sedangkan dia kena cepatkan buat surat menyurat tu. Boleh je dia ni makan gaji buta, macam-macam lah. Dia cerita minta maaf lah, anda tercerita ke entah. Lepas tu dia pun cakap kata, itulah, tak apalah, bila anda dah cerita ni, lega lah anda, puas. Dia berasa puas, memang berasa puas je. Lega, berasa puas. Dia pun naik motor balik. Tapi si Fulan ni, dia teringat kawan tu, dia akan cerita pula ke orang lain. Jadi bila kita kena ingat satu benda, kesimpulan yang kita dapat buat kat sini, memang dari sudut puas tu, puas lah. Tapi benda ni dicatat oleh malaikat, bukan saya nak cerita saya baik lah, dicatat oleh malaikat. Kita kena ingat setiap benda yang kita buat, mesti kita tak lari daripada malaikat yang tengah catat, nanti dipertanggungjawab ke akhirat dia. Lepas tu, dan benda tu diam, dan hanya kita je yang tahu kisah tu. Dia sebenarnya kalau benda tu kita tak buat, Allah Ta'ala akan
rungkai kan benda tu, macam kesimpulan benda tu Allah Ta'ala yang rungkai sendiri benda tu kalau kita tak buat. Ni atas pengalaman saya sendiri yang kalau kita tak buat benda tu Allah Ta'ala akan rungkaikan benda tu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni pasal tentang mengumpat orang apa semua tu kan, benda tu tak digalak, bukan digalak, memang haram lah, ataupun tak boleh lah dilakukan oleh kita ni, sebab ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah pun banyak bagi hadis ya yang tak boleh lah kita mengumpat orang, cerita pasal orang apa semua kan. Walaupun cerita tu betul sekalipun. Okey, kalau dalam percakapan kita tu nak cerita pasal orang, kalau nak cerita tapi lu ni mate cerita lain lu. Kita tu ni Pok Rim cerita tu kena tukar macam kira pusing kot benda lain yang tak kena mengumpat orang dan tak kena mengata kat orang apa cerita kat belakang tentang orang, mengumpat orang ataupun benda tu benda yang kita terpaksa kita kena buat latihan dia. Jadi bila kita nak tercakap kita elok. Memang best sebenarnya kita mengumpat orang ni, memang best lah, cerita pasal orang, cerita pasal semua ni memang best. Tapi memang benda tu tak boleh. Okey, kalau kita dah sentiasa dah mengumpat orang, jadi benda tu nak kikih pun kita kena pelan, macam kita kena kurangkan sikit cerita. Lepas tu bila ni sikit kita kurangkan sikit, kurangkan sikit kita nak kena cerita pasal orang tu kan. Jadi nanti terbiasa sendiri, jadi tabiat tu sentiasa dia akan terubah sendiri. Macam benda tabiat tu insya-Allah dia akan terubah, dia akan digantikan tabiat yang baik. Lepas tu macam mana keadaan tak best lah kalau tak ada, nanti Tuhan akan gantikan benda, kita cakap benda baik. Okey, sekadar tu je yang video yang saya buat, dan terima kasih kerana menonton sehingga habis. Terima kasih kepada anda semua yang mensupport saya punya channel Muhammad Nazir Abdul Ghani, iaitu singkatan daripada Manak.